Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hello, hai. Selamat tengah hari penonton-penonton WHI Extra. Bertemu kembali di WHI Extra hari Sabtu 3 hari bulan Julai bersama saya Segita dan juga Hawa, dan kami berharapkan anda di semua sihat-sihat saja. Dan apa jua aktiviti anda buat hujung minggu ini, kami berharap ianya berjalan dengan lancar dan anda menghabiskan masa bersama dengan ahli-ahli keluarga anda yang tercinta dan juga kami di studio. Teruskan setia bersama kami selama 1 jam ini kerana pastinya pada WHI Extra ni Sugi, kita akan bawakan satu perkongsian yang cukup menarik untuk anda penonton kami. Tetapi sebelum itu, kita nak ingatkan kepada anda semua penonton, juga kita sendiri untuk sentiasa berjaga-jaga walau di mana pun kita berada. Betul. Kalau kita lihat semalam kes COVID-19 Sugi, pastinya anda semua pun sudah tahu hampir 7,000 kes positif COVID-19 di Malaysia. Kalau kita lihat perkongsian di portal-portal berita juga dikongsikan oleh WHO bahawa varian Delta yang dikenal pasti pertama kali di India terus menular dan bermutasi dan sudah pun ada di beberapa negara, hampir 100 negara. Dan harusnya diberi pengkhususan yang khusus dan kita semua harus lebih berjaga-jaga. Ya, betul Hawa. Dan varian Delta ni Hawa adalah varian paling dominan dan satu dunia dalam keadaan genting sekarang ni. Dan kalau kita lihat artikel ataupun berita yang dilaporkan, menurut Tan Sri Dr. Noor Hisham, kadar kebolehjangkitan meningkat 8 hari berturut-turut di Malaysia, dan menurut beliau juga pola peningkatan ketika ini seakan-akan menepati jangkaan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana bilangan kes akan semakin meningkat sekiranya kita rakyat Malaysia tidak mematuhi SOP sepenuhnya. Jadi risikonya adalah semakin tinggi bagi sistem perkhidmatan kesihatan awam negara kita. Ya, pastinya kalau kita lihat perkongsian juga bahawa negara kita sebenarnya seakan-akan tenat. Kalau kita lihat perkongsian oleh doktor di Hospital Kuala Lumpur yang terpaksa menjalankan prosedur dan pemulihan cardiopulmonary ataupun CPR di atas lantai kerana kapasiti hospital berkenaan telah melebihi had. Perkongsian oleh doktor-doktor ini, Sugi, dapat kita lihat keresahan dan juga kesedihan apabila perlu memilih siapa yang perlu didahulukan untuk bantuan pernafasan kerana ramai ahli keluarga yang berjumpa dengan doktor dan berharap agar ahli keluarga mereka yang berada di ICU itu diselamatkan. Namun atas kapasiti yang tidak cukup kan, jadi terpaksalah doktor ini memilih siapa yang perlu didahulukan. Ya, betul. Dan ini yang saya kira dimaksudkan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham, di mana beliau berkata risiko bagi sistem kesihatan perkhidmatan awam Malaysia. Baik, satu lagi berita buat anda, di mana kenyataan media daripada Ketua Polis Negara, di mana kerajaan telah mengumumkan bahawa pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketatkan di beberapa lokasi di seluruh negara. Tetapi di sini beliau juga telah berkata bahawa penduduk di lokaliti dikenakan PKPD yang mempunyai urusan perubatan ataupun vaksinasi PDRM akan dibenarkan 3 orang termasuk pemandu untuk tujuan tersebut, untuk tujuan vaksinasi. Okey, baik. Baiklah, pastinya pada hari ini seperti yang kita kongsikan, kita akan bawakan perkongsian cukup menarik kepada anda. Okey, dalam kita resah di rumah kan, jangan lupa jika rasa sedih ke rasa nak marah, luahkan kepada mereka yang anda percaya. Jangan simpan seorang diri. Betul. Dan pastinya di TV3 ada program terkini rancangan hiburan nombor 1 di Malaysia, I Can See Your Voice Malaysia musim keempat yang diteruskan lagi minggu ini. Nantikan panel penyiasat tetap Jihan Musa, Alif Sata dan Fat Boche serta panel penyiasat jemputan minggu ini
Datin Sri Umi Aida dan Ise serta artis jemputan Rafiq mencari siapa penyanyi sebenar atau penyamar bersuara sumbang pada 4 Julai hari Ahad jam 9 malam di TV3. Sedikit hiburan lah di hujung minggu ini. Jadi esok jangan lupa 4 Julai hari Ahad jam 9 malam hanya di TV3. Baik Hawa, bercakap mengenai hiburan, bukan setakat I Can See Your Voice, tetapi kita juga ada drama-drama hebat. Ini dia kami nak kongsikan bersama dengan anda. Ketika Arman dan Rania semakin rapat, tanpa disangka adik Arman iaitu Nabil juga mengaku sukakan Rania. Namun, adakah Arman akan berkorban atau mempertahankan cintanya? Apakah yang akan berlaku? Ingin ketahuinya? Jangan lupa saksikan Hatimu Sedingin Salju di slot Akasia setiap Isnin hingga Jumaat jam 7 malam hanya di TV3. Mesti ramai yang tak sabar nak tahu apa yang akan terjadi tu ya. Ya, betul. Okey, jadi itu dia mengenai sedikit hiburan buat anda. Dan Hawa, sebelum kita ke topik kita pada hari Sabtu di WHI Extra ini, kita bersama dengan Miracle dalam segmen Tajaan. Silakan. Assalamualaikum semua. Hai hampa. Apa khabar? Sihat ke? Tengah hari ni masak apa? Bella, Alhamdulillah. Ini tak masuk dah ada TV ni. Mana nak masuk? Terlebih dahulu Bella ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada wanita hari ini sudi menjemput Bella. Tengok baju sakan dah. Make up pun nampak macam komplit. Tapi tak berapa nak berseri. Hampa rasa apa? Mata Bella ni. Nampak mata Bella? Dah pakai eyeliner, dah letak celak ke ni, dah letak foundation, lipstick. Tapi nampak tak berseri-seri lagi. Hari ni, Bella nak ajak macam mana kita nak naikkan seri mata kita ni dalam bila kita make up ni, macam mana kita nak naikkan seri. Ramai yang DM Bella kan, yang mesej Bella nak tahu cara-cara untuk melentikkan bulu mata sebab mereka punya bulu mata kan jadi menurun macam tu kan. Ada juga nak tahu maskara apa yang sesuai, maskara apa yang terbaik untuk hampa beli dan guna. Tengok Bella, dia akan tahu maskara favorite Bella maskara apa. Tentunya maskara One Minute Miracle. Pegang dua. Kenapa? Bukan maskara saja. Okey. Ini adalah maskara One Minute Miracle. Okey, maskara ni luar biasa. Okey, bila beli maskara ni dia akan dapat free pengepit otobot ni. Okey, tengok bila saya dah make up, saya dah buat kening, saya dah pakai foundation, saya dah pakai lipstick, dia masih nampak kurang berseri sebab mata kita tak pakai maskara lagi. Bila sebut dengan make up ni, tak semua orang pandai pakai bulu mata. Kadang-kadang pakai tercabut, kan? Saya akan ajak pakai maskara. Pakai maskara ni jangan risau sebab maskara One Minute Miracle ni ekstrim melentik. Dia ada cara-cara dia untuk pakai. Pertama sekali, Bella akan ambil pengepit otobot ni. Pengepit ni diberi percuma dengan setiap pembelian maskara dia. Okey, first kali ambil letak kat mata. Okey, hampa jangan pakai kepit kuat-kuat. Jangan kepit kuat-kuat. Dia just ambil kepit dalam tekanan yang sederhana lah. Okey, kira 1, 2, 3, lepas. 1, 2, 3, lepas. Okey, so boleh tengok. Okey, dia nampak melentik dekat situ. Okey, kita lentik sekali lagi. Saya ulang sekali lagi. 1, 2, 3, lepas. 1, 2, 3, lepas. Oh my god. Tada! Ini adalah maskara One Minute Miracle. Kita ambil. Okey, kita pakai. Maskara dia memang wangi. Selalu kalau saya sendiri seorang makeup artist, kebanyakan maskara ni kalau kita bau tu dia macam tak berapa sedap lah. Tapi kalau maskara One Minute Miracle ni, bau dia sangat-sangat sedap. Bau dia macam bau apple sikit. Manis-manis lah bau dia tu. Pertama, Bella akan ambil satu layer, letak dekat mata Bella ni. Okey, kita kira. Satu. Okey, kita bubur dalam satu layer. Kita tak payah celup dah. Kita just letak satu layer dulu. Okey. Okey, kita tolak macam ni. Tu dia punya melentik tu. Okey, tengok Bella punya teknik. Dia ada tau. Dia ada special dia. Sekejap Bella akan tunjuk apa yang special ni pasal maskara One Minute Miracle ni. Kita layer-layer, kita tolak-tolak naik atas tu. Tu dia. Hampa boleh tengok before after. Bila Bella pakai maskara dengan tak pakai. Dia memang ringan dekat mata. Tidak berketul. Dan juga panjang dia tu memang ekstrim lah. Ni hanya satu layer dan Bella tak celup banyak-banyak kali. Tu dia. Okay, boleh tengok saya close up sikit. Boleh tengoklah mata saya. Okay, kiri dan kanan ni.
Okay, sebelah saya pakai dan sebelah lagi saya tak pakai. Okay. Yang bestnya pasal maskara ni, dia tidak menghitamkan kita punya mata. Contoh kalau kita berpeluh ke, kita nangis ke kan, dia still maintain dekat kita punya mata kita. Satu lagi dia punya kelebihan, bila kita basuh, kita nak remove dia, dia tidak menghitamkan kita punya mata dan dia akan keluar fiber tuis-ketui bila kita dah basuh. Okay, bila fiber tu dah kembang, kita basuh, kita just tarik macam tu je. Tu yang syoknya pasal maskara ni. Okey lah, saya nak pakai sebelah lagi. Okey, kita just kepit 1, 2, 3. 1, 2, 3 macam ni. Bella tunjuk ni. Teknik dia. Okey, kepit. Nampak tak dah tu? Dia dah melentik. Dia dah maintain macam tu. Kita letak tu maskara 1 Minute Miracle ni. Ni dia hasil dia. Nampak dah melentik tak? Ui, melentiknya. No? Power dengan harga RM30. Tapi efek dia macam international. Nampak melentik elok. Saya kalau pakai lagu ni, abang duk kedip-kedip kata, amboi yang lentiknya bulu mata yang. Kita ni bini dengar berbunga-bunga hati tu. Jom kita tengok teknik rahsia bila kita pakai 1 Minute Miracle ni. Okey, ni rahsia dia. Okey, tengok Bella sekepit. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita tarik, kita lepas dia. Tu dia. Ni. Okay, kita kepit sebelah lagi. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 dah kita lepas. Tu dia. Memang super melentik. Pakai maskara 1 Minute Miracle saja yang boleh buat teknik macam ni. Kita double kepit. Okay. So dia akan menghasilkan lentikan yang sangat-sangat ekstrim. Kalau apa tengok daripada mata Bellas ni. Masya Allah, tu melentik tu. Tengok apa lagi? Jangan lupa mention kami. Okay, so itu saja daripada Bellas. Bye, I love you so much. Bye Hamba, I love you. Wah, ceria betul. Wah, Bellas dari Miracle. Okey. Baiklah, Sugi, kalau kita lihat sekarang ini kan dalam era digital ini, pastinya ramai yang ada media sosial. Ada akaun media sosial, kita ada Instagram, ada Twitter dan pastinya ada ramai juga selebriti media sosial. Betul tu, Hawa. Dalam zaman sekarang ni, terutama sekarang lah kan, kita COVID, kita duduk kat rumah, saya kira pengaruh media sosial tu ada terhadap semua orang. Mak saya yang dulu tak suka Facebook pun sekarang asyik duk scroll guna Facebook dia. Tapi itulah pengaruh media sosial ni banyak yang boleh kita belajar dan ada orang juga mendapat kerjaya mereka sebagai orang kata content creator melalui media sosial. Orang kata influencer kan, pelbagai bidang. Betul. Kalau Hawa sendiri pun saya kira saya kategorikan sebagai seorang influencer, celebrity media sosial. Itu mungkin orang kata package sebagai kerjaya kita juga, pekerjaan kita juga. Kalau saya melalui media sosial saya, Hawa, saya suka orang kata kongsikan benda-benda yang positif dan juga kadang-kadang saya menyuarakan pendapat saya di mana saya boleh lah. Tapi ada orang juga menggunakan media sosial mereka untuk orang kata marketing, mempromosikan bukan saja barangan mereka tetapi juga diri mereka. Sekarang ni media sosial macam resume juga. Betul kan? Tu Sugi, saya setuju. Dan setiap selebriti media sosial ni ada kelebihan masing-masing. Ada yang suka kongsikan resepi masakan, ada yang lebih kepada solekkan, ada juga suka kongsikan apa yang mereka baca di dada-dada akhbar dan juga perkongsian dan juga pendapat mereka tentang isu semasa. Setiap daripada mereka ada pengikut mereka tersendiri. Kalau kita lihatlah kan, Hawa, selebriti media sosial, kita lihat di TikTok pun ramai yang orang kata, kalau di wanita hari ini pun kami ada pilihan TikTok pilihan sebab ada benda yang kita boleh belajar daripada selebriti media sosial ini. Tapi hari ini kami ada 3 tetamu yang berbeza, orang kata background mereka, latar belakang yang berbeza yang boleh memberikan anda sedikit inspirasi dan pandangan berbeza mengenai media sosial. Pastinya. Terus setia bersama kami. Kita nak berehat dulu seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, silaturahim 1 R sahaja ya, bukan 2 R. Takut nanti berlaku gegaran otak lalu gila. Silaturahim tak nak macam tu. Siapa sangka video membetulkan sebutan bahasa Melayu dan memberi tips untuk menguasai bahasa Melayu menerusi Instagram yang dikongsikan oleh Saliza Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Z Kirana, kini telah mencapai lebih 1/2 juta tontonan. Bertugas sebagai guru tuition sejak 2014, Z Kirana selesa menggunakan platform media sosial sebagai tempat untuk berkongsi ilmu. Di mana tera hai
Memasak sambil tersenyum membuatkan Muhammad Syafiq Zulkarnain semakin dikenali di media sosial. Dia mempunyai lebih 300,000 pengikut di Instagram dengan hanya berkongsi video masakan. Jejaka yang berkhidmat sebagai pegawai forensik DNA ini meminati bidang masakan sejak dari kecil lagi. Eyeshadow, bahasa Inggeris, do. Macam tidur tu kan, do. Video keletah kanak-kanak perempuan Nur Medina Irene Muhammad Firdaus 6 tahun yang merias wajah seorang kanak-kanak lain sambil menyanyi mencuri perhatian ramai. Video yang tular tersebut mencapai lebih 2 juta tontonan di Facebook. Secara tidak langsung, penggunaan media sosial dapat memberikan populariti kepada seseorang walaupun hanya bertujuan untuk berkongsi ilmu, panduan serta keletah anak-anak. Sekaligus ia memberikan impak yang besar kepada seseorang jika pandai mengendalikannya. Okey, baik, itu dia sedikit latar belakang mengenai tetamu-tetamu kita pada hari ini, Hawa, dan mungkin anda di rumah pun pengikut mereka, dan tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kami memperkenalkan tetamu-tetamu kita, iaitu kita bersama dengan Muhammad Syafiq Zulkarnain yang sudah pun terhubung dalam talian. Hello. Halo. Selamat tengah hari. Mana senyumannya tu? Senyuman mahal tu. Selamat tengah hari juga. Ya, kita juga bersama dengan Cikgu Zack Kirana dan ataupun nama sebenarnya adalah Saliza Ibrahim yang cukup kata ceria dengan karakternya tersendiri. Apa khabar Hawa dan Sugita? Sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kita. Ya, Hawa, dan tetamu kita yang paling istimewa. Ni kecil-kecil cili padi ni. Kita bersama dengan adik Nur Medina Irene Mat Firdaus dan juga ibunya Puan Nuriha Wagimun. Hai, hello. Medina. Nak dengar suara sikit? Okey, mungkin kena panggil. Hai. Okey, baik, ketiga-tiga tetamu kita sudah pun terhubung. Baik, kita nak mulakan dengan yang suka memasak sambil senyum. Okey. Kami tahu yang Syafiq adalah seorang pegawai forensik juga. Tapi nak tahulah Pak Syafiq, dengan sambutan yang Syafiq dapat ni sekarang, bagaimana hidup Syafiq sendiri telah berubah sebagai selebriti media sosial? Okay, macam saya akui memang sedikit berubah sebab kalau kita pergi mana-mana ada juga yang kenal kita. Okey. Dekat situ saya rasa saya perlu memberi orang kata apa contoh ataupun tauladan yang baik. Sebab kita dah dikenali. So bila kita dikenali, so netizen dekat luar sana tu dia lebih lebih fokus pada kita. Apa yang kita buat, dia orang akan follow dan dia orang akan nak ambil tahu. So dekat situ saya kena hati-hatilah. Jangan melampaui ataupun melangkaui orang kata batas-batas dekat social media sosial tu. Selain juga ini memberi saya lebih semangat untuk share resepi kepada followers tu. Sebab itu yang dilakukan. Pastinya memang kena jadi contoh yang baiklah apabila lebih dikenali ni kan. Syafiq, secara ringkas dia, siapa idola Syafiq dalam bidang masakan ni? Idola? First kali, semestinya mak saya. Saya belajar daripada mak saya. Kemudian, barulah saya panjat sikit demi sedikit. Okey, baik. Kita nak tanya Cikgu Zack Kirana pula lah ya. Dari awal tadi saya bertutur ada apa-apa kesalahan tak? Kesilapan yang dicari? Kesalahan bahasa kita ya, Sugi? Ya. Tidak begitu ketara. Saya rasa masih lagi dalam keadaan selamat. Okey. Tapi adalah tu ya. Penerbit saya pun cakap adalah tu. Mungkin. Okey, mungkin kita sebagai permulaan kita nak tanya pada teacher ataupun Cikgu Zack sendiri. Boleh bagi kita sedikit feel apabila mengajar anak-anak murid? Saya kalau bercakap tentang mengajar ni dia macam ibarat dadah tau. Okey. Setiap hari saya mengajar dan setiap hari apabila saya dapat tahu jumlah pelajar semakin bertambah, meningkat dan mereka sentiasa bagi kata-kata pujian. Itu perkara yang memberi kesan yang kalau penat sekalipun perkara tu hilang. Hilang apabila ada penghargaan daripada pelajar. Setiap kali habis kelas, terima kasih cikgu, terima kasih cikgu. Walaupun saya berkongsi dekat media sosial pun, semua akan ucapkan terima kasih.
satu perkataan berjaya menaikkan semangat kita. Jadi perkara itu yang buat saya rasa saya tak nak berhenti daripada buat perkara ini. Orang kata itu adalah passion lah. Kan? Betul. Dan suka Sangat. apa yang kita buat. Betul. Betul. Kalau kita tengok Cikgu Zack Kirana ni pun, kalau kita lihat gaya dia pun berbeza seperti biasa kan. Bagaimana kalau awal-awal dulu Cikgu Zack, penerimaan pelajar-pelajar dan juga ibu bapa terhadap Zack sebagai cikgu bahasa Melayu? Orang kata tak kenal maka tak cinta, betul lah. Jadi betul lah. Saya rasa personality saya dari segi luaran, orang takkan sangka yang saya mempunyai latar belakang dalam pengajian Melayu. Tetapi macam saya selalu kata, Melayunya saya ataupun Malaysianya saya adalah bukan pada luaran saya tetapi pada jiwa saya. Betul. Saya kata hati saya penuh dengan kerawang Melayu. Jadi lidah saya bertutur juga dalam bahasa ibunda. Saya juga nak ubah stigma masyarakat. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya tengok, saya rasa pengikut saya bukan dalam kalangan pelajar semata-mata. Dan saya tengok dalam saya punya, kita ada interaction dekat Instagram kan. Pengikut saya antara yang berusia 24 tahun hingga 42 tahun yang paling ramai. Maksudnya mereka yang dah sangat dewasa dan ada yang dah jadi ibu bapa, mereka juga mengucapkan terima kasih dan mereka tidak lagi menilai saya berdasarkan luaran. Itu adalah perkara yang saya rasa saya bersyukur sangat-sangat sebab stigma itu sudah semakin menghilang. Abang kata dalam pepatah bahasa Inggeris, don't judge a book by its cover. Okay. Betul. Okey. Baik, Cikgu Zack. Nanti kami nak suruh Cikgu Zack tunjukkan sedikit, orang kata sampel lah kan, bagaimana mengajar. Saya dan Hawa hari ini adalah murid Cikgu Zack, tapi contohnya ya. Okey, sekejap lagi kita nak dengar daripada Cikgu Zack, tapi sebelum tu kita nak tanya adik Medina yang cukup comel di situ. Adik, boleh nyanyikan lagu PKP tu dahulu tak? Saya pasti semua orang nak dengar lagu PKP. Okey, 1, 2, 3. PKP, asyik tamat-tamat lagi. MCO satu kali di rumah lagi PKP. PKP tak ada duit congkel gigi, mana cari duit ni, duduk rumah goyang kaki. Wow, boleh buat high pitch tu Sugi, boleh jadi penyanyi betul. ni. Terima kasih adik Medina, duduk rumah goyang kaki ya. Okey, baik. Hawa? Baik, adik Medina. Medina bila besar nanti nak jadi apa? Nak jadi polis. Wow, kenapa nak jadi polis tu? Tak tahu apa. Tangkap lihat. Cakap. Malu. Okey, baik Puan Nuriha. Personality adik Medina ni bagaimana? Adakah Medina ni memang pemalu seperti yang kita tengok sekarang ini dan kalau depan kamera je automatik berbeza perwatakannya. Bagaimana perwatakan Medina ni sebenarnya? Medina ni dia ada 2 perwatakan. Kalau dekat rumah dia memang budak yang periang, macam suka ketawa, main-main. Tapi kalau dekat luar dia akan menjadi seorang pemalu. Itu dia Medina. Baiklah. Sebenarnya kita ada lagi seorang tetamu yang kita nak kenalkan kepada anda. Adik kecil ini memang cukup keletah. Kalau bercakap tu memang macam orang besar. Pandai, kalau kita, Sugi. pandai kecek Kelantan. Kecek Kelantan lagi. Ada hampir ataupun lebih 600,000 pengikut adik Fatimah dan juga adik-beradiknya yang menetap di United Kingdom. Saya pernah tengok video dia Sugi. Jangan panggil Fatimah, panggil Timah. Wow. Okey, jadi jom kita saksikan VT berkaitan dengan Timah. 1, 2, 3, action. Fatimah, ya Ali. Okey, Ali. Okey, Ali ya. Ni Timah. Ni Daddy. I love you. Tapi you cannot be strong. Okay? Jangan panggil Timah. Lepas tu panggil Fatimah. Kalau panggil Timah, panggil Fatimah semula. Assalamualaikum adik kakak. Sehat kau belakang? Remember me Fatimah? Jangan panggil Timah. Dilahirkan di Birmingham, United Kingdom, populariti yang diraih Fatimah Omar Mukhlis cukup hebat apabila diikuti oleh 700,000 pengikut di Instagram. Video terletak dia bersama adik-beradiknya sering menarik perhatian kerana masih menggunakan bahasa Melayu meskipun membesar di perantauan. Video pertama yang dimuat naik pada 2017 menjadikan dia mula dikenali di media sosial.
video for I first viral was when I made a jemput pizza when I was 3 years old, but now I'm 7 years old. That was just a long time ago. I don't ingat how I feel because I was kecil at that time. But all I remember is that I want to do more cooking videos like my Mama Ji. Fatimah telah memenangi kategori personality media sosial popular pada malam kemuncak Anugerah Bintang Popular Berita Harian ABPBH ke-31. Meskipun dia telah meraih populariti di usia yang muda, pelajaran tetap diutamakan oleh ibu bapanya. What? Am I famous? Really? Nah, I'm just the same Fatimah. My parents say fame is only temporary. Sekejap je. But education is very important for our future. Sebab tu adik kakak kita pergi sekolah. Seperti kanak-kanak lain, dia sering menghabiskan masa bersama adik-beradiknya serta melakukan aktiviti di rumah. Ini anak-anak semua adik kakak outside. So adik kakak, jangan waste your time on gadgets. Do something else. Like, I don't even have a phone or a gadget. Here, I'll give you some options. You can read books, you can play board games, you can play chess, you can cook, you can do some gardening. Or I play with my little brother Ali. So, don't waste your time on gadgets. Do something else. Be free. Semoga kelak Fatimah dapat menjadikan platform media sosial sebagai salah satu medium untuk berkongsi ilmu. Thank you Wanita Hari Ini and TV3 Malaysia for interviewing me. And sebab ingat Fatimah, I don't like you. I love you. Sekito Jayapri. We love you too, Fatimah. Hawa dia dah marah. Bukan saya Timah. salah cakap tadi. Panggil dia Kakak Hawa Fatimah. salah cakap. Minta maaf. Jangan panggil Timah. Panggil Fatimah. Okey, baik. Itu dia berkaitan dengan Fatimah. Dan kita nak berbalik pada tetamu-tetamu kita. Nak tanya Syafiq lah ya pula. Syafiq yang suka memasak ni, Syafiq. Kalau kita bercakap mengenai media sosial, pastinya ada kebaikan di mana orang akan memuji kita, memberikan kita komen-komen yang baik, dan di sebalik itu juga ada yang akan memberikan kita kecaman. Jadi nak tanya Syafiq lah kan, tiba-tiba dah jadi orang kata famous ataupun perkataan yang sering kali diguna adalah insta famous kan. Bagaimana Syafiq mengambil kecaman-kecaman ini? Pernah tak Syafiq kecil hati sangat berkaitan bila dapat kecaman daripada netizen? Okey, biasalah. Saya cakap tipulah kalau kita tak kecil hati kalau orang kecam kita. Sedikit sebanyak kita mesti terasa. Tapi itu pada permulaannya adalah sedikit terasa. Orang cakap kan kita ada down juga. Tapi saya ambil inisiatif. Itu saya kecaman tu jadikan saya semangat. Lagi kau kecam, lagilah aku cakap nak buat lagi. So tapi kalau kita nak buat, bukannya kita membalas dengan orang kata apa, cara yang kita jangan jadi seperti diorang lah. Diorang dah bila dah kecam kita, kita jangan jadi seperti diorang. Tapi saya lebih pada ke arah orang kata apa, lebih pada low profile dan memberikan apa kata apa, resepi-resepi lagi. Itu cara saya lah untuk orang kata apa, untuk menangkis ataupun daripada kecaman-kecaman tu. So supaya kita ni tak orang kata apa, tak stres. So supaya release stres saya melalui masakan. Bila saya tunjuk resepi, bila orang di luar sana pun membuat resepi kita menjadi, itu pun dah cukup bagi saya. Segala kecaman tu saya macam, kita jangan baca lah. Kalau boleh jangan baca. Kalau Syafiq dia release stress memasak. Kalau kebanyakan daripada kami release stress kami makan. Kan? Itu dia. Dan bukan mudah ya sebenarnya menjadi seorang selebriti media sosial kan. Bila terkenal adalah cabaran-cabaran dia nak menangani kritikan dan sebagainya. Baik, Cikgu Zak. Macam mana bermulanya setelah mengajar dan dikenali di media sosial? Adakah terkenal di media sosial dahulu ataupun selepas mengajar baru lebih dikenali?
Saya sebenarnya saya rasa saya dikenali dalam kalangan pelajar saja sebagai seorang tenaga pengajar, cikgu BM lah. Sebab saya pun ada mengajar untuk saluran TV, saya juga ada mengajar untuk beberapa buah yayasan. Jadi dalam kelompok pelajar memang ada yang dah kenal saya, ada yang dah pernah tengok saya dekat kaca televisyen lah. Tetapi betul orang kata rezeki PKP ni, rezeki pandemik kali ini, apabila saya kongsikan, sebab saya tak biasa duduk diam saja kat rumah, saya suka beraktiviti. Saya sentiasa suka berkongsi. Jadi bila saya mula berkongsi, alhamdulillah sambutan sangat mengejutkan sebab apa yang saya kongsikan itu hanya mungkin dalam 1% ataupun mungkin 10% saja daripada apa yang saya pernah mengajar dekat dalam kelas. Jadi saya rasa itu satu permulaan yang bagi saya kena berhati-hati, tetapi perkara ini sangat baik untuk saya dan mengajar saya untuk menjadi orang yang sentiasa berjaga-jaga dan lebih, orang kata lebih baiklah dalam untuk pastikan orang pandang kita dalam keadaan yang baik sebab saya dikenali sebagai seorang guru. Jadi title cikgu itu, panggilan cikgu itu, kalau orang panggil saya cikgu, saya terus rasa macam saya letakkan saya dalam satu situasi yang okey, Zack kena jaga-jaga, kena elok-elok, kena nice je. Dia macam tu. Jadi ni cikgu Zack yang kira macam cool lah kan. Sebab kalau bila cikgu cool tu senang murid-murid nak orang kata berinteraksi dengan cikgu. Tak takut. Kadang-kadang cikgu garang pun kita nak bertanya pun kita yang takut. Jadi cikgu Zack, di sini kami ada permintaan. Boleh bagi kami contoh bagaimana cikgu Zack mengajar murid-murid? Okey, saya bagi perkara yang senang sebab yang ini saya rasa sentiasa mendatangkan kekeliruan. Macam mana kita nak bezakan perkataan yang mempunyai 2K dengan 1K? Saya rasa Hawa dengan Sugita pun kadang-kadang keliru, betul? Contohnya penjarakan 2K atau 1K. Contohnya apa lagi? Penolakan 1K atau 2K. Konsep dia sangat senang. Saya nak minta Hawa cuba berikan saya ejaan penolakan. 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 Okey, kalau saya tanya Sugita, setuju tak dengan jawapan Hawa? Saya rasa 2K. 2K. Alright. Dua-dua. Okey, bagus. Seimbang. Tapi konsep yang sangat senang, ingat pairing dia saja. Ingat pasangan. Imbuhan perbuatan dengan imbuhan di perbuatan. Contohnya ditolak, menolak perbuatan. Betul? Akhiran dia wajibkan, bukan an. Sebab kan adalah perbuatan. Contohnya ambilkan pen itu. Perbuatan. So ingat, menkan, dikan. Kalau saya pakai imbuhan pe dengan ke. Okay, pe dengan ke, akhiran dia tak boleh dengan kan. Sebab pe dengan ke bukannya kata kerja. So akhiran dia mesti dengan an. Pe, an, ke, an. Menkan, dikan. Ingat pairing. So sekarang ni saya sebut tentang penolakan. Apakah kata dasar bagi penolakan tadi, Hawa? Tolak. Oh, sorry, Hawa. Hawa. Tolak, bagus. Okey. Tolak, bagus. Okey, tolak. So sekarang ni kita tambah pe ke depan. So pe tadi saya kata pairing dia apa? An ke kan? An. Jadi penolak an. So dia mesti 1K saja. Tahniah Hawa. Terima kasih. Itulah sebenarnya Cikgu Zack. Ramai yang ingat bahasa Melayu ni senang sebab bahasa ibunda kita kan. Tetapi sebenarnya dari segi bahasa yang betulnya harus kita titik beratkan dari segi ejaan dan juga cara percakapan sekalipun. Kan? Tapi kan Hawa, tadi masa Cikgu Zack mengajar pe-an, pe-kan tu, saya macam matematik pula sekejap. Tambah tolak dia semua. Betul, ada formula tapi saya tak semua cikgu yang boleh keluarkan formula itu, tetapi saya percaya setiap cikgu kat sekolah dalam kelas dia mesti boleh buat benda tu. Sebab itu adalah perkara yang seorang cikgu BM mesti tahu. Cumanya kadang-kadang dikeluarkan ataupun tidak. Rezeki saya dikenali dan saya berkongsi kepada umum. Bukan saja pelajar-pelajar nak ambil peperiksaan, kita semua pun kena ikuti Instagram Cikgu Zack ni nak belajar. Okey, baik. Adik Medina mungkin terlalu muda untuk belajar apa yang Cikgu Zack ajar. Tapi adik Medina, nampak dia lambai-lambai. Mana Medina ni? Ada lagu lagi tak untuk kami? Ada lagi? Tengok nyanyi kucu-kuca. Okey, tapi tak apa. Kita nak tanya. Ada? Serta dan aku bersama jadi semariku mengerti bersama diriku yang aku rahsiakan. Itu dia hatiku kucu-kuca. Ada maaf jatuh. Sedap suara dia. Lepas ni boleh masuk program realiti nyanyian pula. Okey, baik. Kita nak tanya mak adik Medina, Puan Nuriha.
kalau kita lihat ramai dalam kalangan ibu bapa juga kan yang mempunyai anak-anak yang ada video-video mereka dalam media sosial. Mungkin adalah sedikit kerisauan video anak kami di luar sana, dan ramai yang kini pun berkata janganlah muat naik video anak anda banyak sangat kan. Tapi sebagai ibu sendiri, bagaimana puan mengambil orang kata keseimbangan itulah? Kami puan muat naik videonya dan juga pada masa yang sama berhati-hati dengan penularan video itu sendiri. Okey, sebenarnya saya biasanya buat video ni Sabtu dan Ahad. Hari Isnin tu memang saya khususkan dia pada pelajaran. So Sabtu Ahad tu memang satu hari tu kita orang masa terluang, itulah yang kita orang buat video semua tu. Okey. Biasanya kalau video-video yang diambil tu kan, selain pada solikan dan nyanyian, apa antara kandungan yang dikongsikan tu, Puan? Itu semua dia spontan. Medina yang spontan. Makeup, nyanyi tu itu semua daripada Medina sendiri lah. Okey. Medina suka ya buat konten orang kata video media sosial? Suka? Suka. Okey, tapi suka. Puan Noriha, tapi nak tanyalah seperti yang tadi saya katakan kan, ramai orang juga berpendapat yang anak-anak kecil ni tidak perlulah kita dedahkan mereka dengan media sosial terlalu muda. Jadi bagi puan sendiri, bagaimana puan mengambil pendekatan ini berkongsi video Medina walaupun sebagai hiburan, bagaimana puan mengambil pendekatan untuk tidak terlalu secara besarlah impak kepada hidup Medina sendiri? Saya macam mana? Saya pun sebenarnya masih terkejut. Sebab selama ni memang saya buat video ni orang kata untuk hiburan suka-suka kan. Tapi bila dah jadi macam ni, saya rasa pendekatan yang kami dapat mungkin kita nak lagi pandemik ni kan, so kita orang nak rasa macam mana buat diri tu macam jangan stres, kita nak hiburkan hati, tapi tak sangka lah semua boleh terhibur dengan video-video Medina. Tu saya macam rasa alhamdulillah. Pastinya sebab ada yang guna Instagram ni untuk nak hilangkan tekanan kan. Bila tengok video comel Medina ni hilang rasa stres-stres tu. Ya, betul. Okey, baiklah Syafiq, sebenarnya bukan mudah untuk menjadi seorang content creator ataupun selebriti media sosial ini, dan biasanya berapa lama masa yang diambil sebab nak shoot satu video tu pun kena ada lightingnya, kena sediakan bahan-bahannya, dan adakah Syafiq edit sendiri dan berapa lama nak siapkan satu video tu? Okey, macam saya kita macam kita dah macam orang kata apa? Saya dah prepare awal dah. Kan kita dah orang kata apa? Kita dah organize, kita dah set kan bila kita nak masak menu apa kan, konten apa. Lepas tu kita dah shoot, kemudian kita edit sendirilah. Biasanya edit kita sendiri. Kalau macam video tu kita ada orang yang ambilkan lah. Kalau kita ambil sendiri susah juga, kita nak senyum-senyum macam tu. Senyum tak ikhlas jadinya ya. Bila pantang sikit nampak, tu tentu kita boleh senyum lah. Kalau tak nanti kalau semua benda nak buat, jadinya orang kata apa, susah juga. Sebab semua kita nak buat ni kan, sebab preparation pun kita kena buat, orang kata apa, kena buat sedikit research lah. Kita nak masak apa. Contohnya kalau untuk untuk Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, kita dah standby dah. Apa dia punya menu sampai satu Ahad. So masa tu kita kena pandai atur. Ya. Tambah-tambah bekerja lagi kan, dan ini pun sekadar sampingan, bukan mudah sebenarnya. Ya, baik. Dan kita nak tanya Cikgu Zack. Cikgu Zack, mungkin Cikgu Zack di sini di penghujung perbincangan boleh kongsikanlah sebagai seorang guru yang boleh saya katakan cikgu cool, apa sebenarnya matlamat Cikgu Zack melalui media sosial, mengajar anak-anak murid melalui media sosial dan menggunakan approach lah yang berbeza ini? Okey, bagi saya ini sebagai satu orang kata batu loncatan kepada kita untuk menyerlah sebenarnya, tapi dalam keadaan yang baiklah. Saya sentiasa fikir bahawa kalau ada orang tu mungkin ada mampu bagi duit dan dia mungkin boleh bersedekah dalam bentuk wang ringgit. Tapi kalau yang ada pada diri saya adalah ilmu, jadi saya sangat sudi berkongsi, walaupun ada yang kata, Zack, kau bagus mengajar Zack. Apa kata kau, apa yang keluar pada mulut kau charge.
Saya kata hidup kita bukan tentang wang ringgit sahaja. Sedangkan saya mendapat penghargaan dalam bentuk kasih sayang, rasa penghargaan terima kasih daripada pengikut saya dekat Instagram dan juga TikTok. Saya rasa perkara itu jauh lebih memberikan saya kepuasan. Dan bagi saya, berkongsilah apa yang kau mampu. Kalau harta wang ringgit, dan bagilah. Kalau mampu bagi ilmu, saya rasa itu dibawa sampai ke mati. Itu yang paling penting. Setuju sangat itu Cikgu Zack. kata-kata yang cantik sangat kan daripada Cikgu Zack. Pastinya ilmu yang diberi tu bila dapat dimanfaatkan oleh ramai, kepuasan tu lebih bernilai daripada harta wang ringgit. Saya kira sama juga seperti Syafiq memberi, orang kata, berkongsi resepi. Itu juga ilmu. Dan adik Medina berkongsi hiburan bersama dengan kita semua. Jadi kita semua dapat membantu satu sama lain, dan seperti Cikgu Zack katakan, bukan sekadar wang ringgit sahaja. Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita hari ini atas perkongsian, dan kami berharap penonton pun dapatlah perspektif yang berbeza menjadi daripada selebriti media sosial kita. Adik Medina happy ke macam mana tu? Dah bye-bye dah. Menari-menari dia dari tadi. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi semuanya. Syafiq, Cikgu Zack, Medina dan juga Terima kasih juga. Jaga diri. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, kalau anda dapat lihat itu laman Instagram mereka, bolehlah anda ikuti untuk sama-sama kita belajar bahasa Melayu dengan lebih baik, belajar masak-masak dengan lebih baik, dan juga gembira melihat kandungan-kandungan yang dikongsikan oleh Medina. Okey, baik Hawa. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini. Pada segmen tajaan pada hari ini, kita akan bersama dengan jamu jelita. Bersama kita di dalam talian pada hari ini ialah Pegawai Pemasaran Jamu Jelita, Nur Atira Samsudin. Hello, apa khabar Atira? Khabar baik Hawa. Apa khabar Hawa? Sihat, Alhamdulillah. Cantiknya Atira kat situ. Hawa pun apa kurangnya. Alhamdulillah. Baik Atira. Saya tengok kat depan saya ni ada beberapa produk daripada Jamu Jelita. Boleh Atira terus kongsikan. Okey, terima kasih Hawa. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Selamat sejahtera dan selamat berhujung minggu atau ucapkan. Hawa, hari ini setengah tempat merupakan hari yang kita akan melalui PKPD. Dan tak percaya juga, sepanjang 2019, 2020, 2021, kita ni memang cukup terkesan dengan apa yang terjadi, dan kebanyakan aktiviti kita hanya akan berlandaskan aktiviti di rumah Hawa. Kerja di rumah, kita nak buat apa-apa pun hanya duduk di rumah. Dan hal ini ada kebaikan dan keburukan. Dan kebaikan dia yang akan suka sangat sebab kita dilindungi dari wabak-wabak penyakit berjangkit. Tetapi keburukan dia Hawa, kita ni akan mengalami, orang kata apa, mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat. Yang mana kalau dulu kita makan sehari 3 kali, sekarang rasanya dah lebih banyak kali dah Hawa. Dan hal ini juga sebabnya kita ni kadang-kadang akan mencari alternatif lain untuk isi waktu kebosanan kita tu dengan mengisi perut kita juga, orang cakap. Jadi sebab itulah apa yang terjual di social media kita akan beli, pantang viral punya resepi kita akan masak, dan itu yang menyebabkan kadang-kadang kenapa ramai yang mengalami masalah perubahan berat badan dan sakit ketara. Dan sebab tu juga ingin ada kongsian kepada anda. Sepanjang PKP ni, produk Lemon Curve sangat laku, sangat laris. Kebanyakannya habis di pasaran sebab orang akan restock. Sebab suka sangat produk ni, katanya takut PKP nanti dah kena beli baju baru. Jadi mereka nak maintainkan apa yang ada sedia ada. Mereka amalkan Lemon Curve ni, dan Alhamdulillah produk ni sangat membantu mereka untuk dapatkan apa yang mereka idamkan tentang tubuh badan mereka. Sebab ramai juga yang beri maklum balas sepanjang PKP ni, katanya kalau duduk je sekarang pun dah cepat mengantuk, tak buat apa pun badan rasa lesu, duduk pun dah rasa perut tegang je Hawa. Rasa seluar ketat, perut pun dah makin ke depan, gara-gara aktiviti kita yang banyak makan tadi. Jadi sebab itulah tak mustahil atau berjamin lepas ni ada yang nak timbang berat pun takut, gara-gara dengan apa yang kita praktikkan dalam hidup kita sekarang ni, iaitu tidak mengamalkan gaya pemakan hidup yang sihat. Jadi sebab tu hari ni akan nak kongsikan kepada anda, sebenarnya kalau kita nak makan apa-apa tak jadi masalah, tetapi kita perlu ada sistem pengawasan yang lebih lancar supaya tidak ada apa yang tersimpan. Sebab dengan apa yang terjadi sekarang ni, memang aktiviti kita di rumah, kita ni ada masalah kurangnya pergerakan. Sebab kita memang dalam rumah je, ataupun kadang-kadang nak bersenam, tidak sempat dengan orang kata apa, kerjaya dan juga kita punya tanggungjawab. Jadi bersenam tu kadang-kadang tu tak sempat nak buat. Dan itulah kenapa kadang-kadang terjadinya masalah fizikal tidak seimbang. Ada masalah kadang-kadang tu badan kita rasa macam lesu, rasa tak bertenaga, rasa lemah sebab terlalu kekenyangan, dan toksin dah banyak dalam perut. Jadi sebab itulah anda boleh amalkan kaedah 1 hari 1 sachet, amalkan Lemon Curve ni, yang mana produk ini tinggi dengan kandungan serat seperti A,
inulin iaitu dietary soluble fiber yang akan bantu singkirkan toksin, sisa makanan yang tidak terada dalam perut supaya tidak ada hari yang kita tidak akan lawas dan badan kita akan rasa lebih ringan, rasa lebih segar sebab sekali dah disingkirkan, kita akan lagi mudah untuk melakukan apa jua jenis aktiviti. Orang kata bila perut dalam keadaan selesa, harian kita pun akan lebih ceria. Jadi sebab tu saya sarankan kepada anda yang mana ada masalah tersebut, amalkan Lemon Curve sebab produk ni sangat terbaik untuk anda amalkan dan merupakan produk berpermintaan yang sangat tinggi. Dan kalau nak 10 sachet berdapatkan Lemon Curve yang berharga RM35 dan pack besar ada 20 sachet Hawa berharga RM50 satu set untuk 20 hari. Okey, itu dia mengenai Lemon Curve, Hatirah. Okey, depan saya ni ada Pearl White Extra Glow pula. Macam mana nak amalkannya? Okey, macam tadi yang tertera di kaca TV, sekarang Lemon Curve ada diskaun berharga RM31. Kalau nak dapatkan di Jombai. Dan seterusnya, tadi dah bercakap pasal tubuh badan, kita bercakap pula pasal kulit. Baru orang kata apa, jaga seimbang dari luar dan jaga dalam, orang cakap. Dan produk Extra Glow ni cukup istimewa kerana ini adalah produk yang kita formulasikan dengan menggunakan ekstrak daripada rumpai laut. Kita tahu jamu Jita punya produk di bawah rangkaian Pewat, kita menggunakan ekstrak daripada buah-buahan antioksidan dengan buah-buahan berry dan sebagainya. Tetapi dengan Extra Glow bukan sahaja cara penggunaan yang sangat mudah. Kalau anda yang jenis malas pancur, nak kena bancur dan sebagainya, Extra Glow cukup mudah, ready to drink. Hanya goncang pack, tutup penutup dan terus minum. Mempunyai banyak kebaikan. Dan kenapa kita pilih rumpai laut? Sebab kajian yang mengatakan bahawa rumpai laut akan bekalkan kelembapan sehingga ke dalam lapisan kulit. Sebab kajian mengatakan bahawa rumpai laut merupakan ejen hidrasi yang sangat baik dan sesuai dengan cuaca Malaysia yang lembap panas pada tahun ini menyebabkan kebanyakan kita ada masalah kulit yang sangat kering, ada masalah kulit yang menggerupas, sensitif. Jadi anda boleh amalkan Pewat Extra Glow ni yang bukan saja ada kandungan rumpai laut tetapi turut mengandungi buah-buahan antioksidan yang sangat baik untuk penjagaan kulit, mencerahkan kulit dan mengatasi masalah kulit. Dan ini bercakap pasal kulit Hawa. Dan yang ketiga Hawa, ini adalah produk untuk yang para isteri yang dah melalui proses melahirkan, proses menyusu. Anda ada masalah asid yang tidak pejal, asid yang sendu, asid yang dah mula kecut, asid yang tak mantap orang cakap. Dan kebanyakannya rusing dengan masalah ini. Jadi kita tahu tentang apa yang anda alami. Kita formulasikan jus payuda ni yang berharga RM35. Dalam ni lengkap dengan herba daripada Melifika dan Norobata yang akan bantu mengencangkan asid, mantapkan asid dan juga untuk pastikan asid dalam keadaan terletak. Itu berkaitan dengan asid. Kalau untuk dalaman, untuk kita punya bahagian intim, orang cakap apa, untuk penjagaan dalaman dan kebanyakan wanita yang melahirkan anak ketiga, keempat pasti tahu perbezaan yang mereka alami. Jadi, jus serapat ni lengkap dengan herba-herba yang terbaik yang kita formulasikan daripada kasih Fatimah, akar serapat, ada ekstrak pinang dan sebagainya untuk membantu wanita di luar sana ada dalaman yang lebih baik, orang cakap, supaya tidak ada lagi masalah dalaman seperti dahulu. Jadi secara ringkasnya Hawa, buat anda yang nak dapatkan produk jamu jelita, anda boleh terus layari www.jombai.my dan anda nak ada badan yang menawan, agak mudah ke fashion, boleh dapatkan potongan diskaun sebanyak 30% di www.jombai.my, dapatkan Lemon Curve dan Pewat Extra Glow untuk atasi masalah kulit anda, untuk mencerahkan kulit, melembabkan kulit berharga RM40. Jus payuda berharga RM35 untuk asid yang lebih menawan dan jus rapat untuk dalaman yang lebih mengancam, orang cakap, berharga RM35. Dan kesemua produk ni anda boleh dapatkan secara online kalau nak dapatkan harga yang lebih murah. Dan secara ringkasnya, untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh terus WhatsApp Atira di 0133535753. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Atira atas perkongsian pada hari ini. Jumpa lagi ya. Jaga diri. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Baiklah, itu dia. Tapi kepada anda semua, jangan ke mana-mana sebab kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami sepanjang 1 jam ini, Hawa. Dan kita dah pun sampai di penghujung siaran WHI Extra dan mungkinlah Hawa kan di hujung minggu ini ada dalam kalangan penonton wanita hari ini yang akan keluar ke rumah untuk membeli barang-barang keperluan mereka. Mungkin dah habis, nak stock up orang kata. Dan di sini mungkin anda juga mempunyai rezeki yang lebih yang boleh dikongsikan bersama dengan mereka yang memerlukannya. Kami alu-alukan anda untuk berkongsi rezeki anda bersama dengan mungkin jiran, mungkin kawan-kawan anda, mungkin ada NGO yang memerlukannya. Banyak saja. Kalau semalam pun saya ada berkongsi di media sosial saya di mana ada sebuah NGO yang memerlukan orang untuk menderma barang keperluan. Dan saya kira di media sosial banyak yang dikongsikan, Hawa. Betul, kalau dapat yang kita lihat ni kan ramai yang ambil inisiatif membuka food bank dan ramai juga yang menghulurkan bantuan makanan, susu untuk barang
perkembangan anak-anak kecil dan sebagainya. Dan sebenarnya inilah topik yang akan kita bawakan pada hari Isnin ini, iaitu gerobok rezeki. Bagaimana cara-cara boleh kita membantu dan berkongsi rezeki kepada mereka yang memerlukan. Termasuk binatang-binatang peliharaan ataupun mereka kucing-kucing kat luar tu yang mungkin sekarang ni tak banyak orang tak dapat orang kata makanan yang kedai buka kucing-kucing bolehlah makan kan. Ya, betul. Okey, baiklah, nampaknya kita pun sudah sampai ke penghujung siaran WHI Extra pada hari ini. Kita undur diri dahulu sehingga berjumpa lagi. Terima kasih, jaga diri, selamat berhujung minggu. Bye. Assalamualaikum. Kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami.